Hakim ataupun nama yang orang selalu panggil saya is Min lah. So untuk dalam sesi pengajaran ni, korang boleh panggil saya Semin ataupun Min. Saya tak kisah mana-mana. Okay, saya ni one of the team daripada The Analyst, di mana kami akan buat sharing every week berkaitan trading, and then kita akan buat market outlook, live trading, everything lah. Sebab kami tengah memperbesarkan lagi grup ni. Lagi besar grup kami, lagi banyak aktiviti yang kami buat lah. So far kami di dalam proses perkembangan ataupun sedang membangun lagi. So insyaAllah ada copy trade, ada semualah. Kita ada everything tools yang as a trader yang korang perlukan. So mungkin ada website, everything, ada merchandise. Nanti saya inform korang. So objektif kami di dalam The Team Analyst is first of all kami nak memberi pengajaran yang hakiki lah di dalam market, di mana kalau kita tengok di dalam market forex sekarang ni, especially di dalam Facebook, kita tengok yang menayangkan perkara-perkara yang achievable tapi nonsense as a trader lah. Selalu tayangkan kaya saja, tetapi di dalam grup kami akan bagi the reality of trading. Sebab di dalam trading kita ada dua je, kita ada profit, kita ada loss. So kalau awak nak trading tapi awak tak nak loss, dia dah jadi konflik kat situ lah, dah susah. So di dalam grup kami nak memberikan cara yang betul, pemahaman yang betul. For example, kalau awak masuk entry hit SL pun tak apa, tetapi awak tahu kenapa dia hit SL. It's better daripada you blindly entry, bila awak loss awak tak tahu what happened. It's better macam tu. Sebab in long term, untuk awak meneruskan kejayaan awak di dalam trading ni, awak kena ada ability untuk membuat decision berdasarkan diri awak sendirilah, bukan berdasarkan orang-orang lain. Sebab trading is based on your belief, bukan based on orang lain punya belief. Sebab trading is based on your own money. Okay? So it's not fair kalau awak letak responsibility duit awak tu ke atas bahu orang lain. Dia tak adil. Alright. So untuk kami memastikan kami punya objektif di dalam grup ini tercapai, kami akan buat sharing dan membuat everything setiap minggu lah, di mana pada hari Isnin kami akan buat market outlook. Pada hari Rabu saya sendiri akan share berkaitan market dari segi teknik analisis, psikologi, money management, segalalah berkaitan trading saya akan share. So if you stay tuned with me, insyaAllah tak lama ataupun mungkin awak akan dapat sedikit sebanyak input untuk awak membantu trading awak in the future. Itu yang paling penting. Okay, kita bukan trading sebab nak biru, kita nak tahu kenapa sesuatu itu terjadi. Alright, macam kita nak makan, kenapa kita nak makan? Sebab kita lapar. Kenapa kita nak buy? Kita ada reason kita sendiri. Kita kena ada mindset yang betul di dalam trading. Ingat, saya selalu highlightkan benda tu. So pada hari Khamis pula kami ada buat live trading lah, which is ini adalah benda baru. Ini ada benda yang paling baru yang kami buat, which is kami nak membuat rutin di mana kami akan buat live trading di dalam market lah, which is every week on Thursday. So lagi hari ni apa? Rabu. Esok Nas. Esok kita ada live trading. So tapi di dalam live trading ni jangan mengharapkan biru lah. Kami akan bagi explanation, analysis, everything. So the execution by ourselves is depends on you punya decision sendiri. Kami lagi explanation, tapi button yang tekan buy, sell, close, itu semua tangan awak. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kita ni memegang duit yang berbeza. Kita berada di keadaan yang berbeza. For example, kalau saya cakap saya punya SL 100 pip, awak kata banyak. Tapi bagi saya is okay. Sebab equity saya sekian. So kita ada selera yang masing-masing. So kalau di dalam trading sentiasa mengukur baju di badan sendiri. So untuk hari ini apa yang saya akan share adalah berkaitan dengan supply and demand. Before kita start this topic, saya nak tahu berapa ramai yang dah ada knowledge berkaitan dengan supply and demand. Kalau ada, tekan satu. Tak ada. Ramai juga yang ada. Okay. Alhamdulillah. So kalau yang ada tu, saya punya penerangan ni mungkin akan sedikit sebanyak membantu awak punya pemahaman di dalam market lah. Okay. So let's start kita punya sharing hari ini berkaitan dengan supply and demand. So topik hari ini adalah the core understanding of supply and demand in trading. So selalu orang kata Big Bang setup. Ini berkait rapat dengan Big Bang punya setup. Kenapa? Kita based on purchasing ataupun supply and demand power di dalam market. Kita follow the bank punya power ataupun the big money punya power ataupun nama lain adalah smart money lah. Alright. So
sebelum kita start, saya nak bagi tahu dulu, di term supply and demand ni is not apply bukan saja di dalam trading tau. Sebenarnya istilah supply and demand ni berkait rapat dengan ekonomi. Is a fundamental of economy. Di dalam ekonomi kita ada supply, kita ada demand. Supply ni adalah orang yang mengeluarkan barang-barang lah, orang yang mengeluarkan barang-barang ataupun orang yang menjual barang-barang kepada consumer. And then demand ni adalah pembeli. Okay, pembeli yang membeli barang daripada supplier. So benda ni memang ada sejak hakiki ataupun sejak zaman dulu lagi ataupun semenjak duit ini tercipta, supply and demand ni sudah ada. Konsep supply demand ni dia akan adjust naturally. For example, kalau awak nak beli nasi lemak, orang letak nasi lemak tu harga RM20. So you as a demand ataupun you as a buyers, ada you punya personal perceive atau personal punya tanggapan untuk menentukan RM20 untuk nasi lemak tu mahal ke tak. So bila kita tak harga macam tu, dia akan bagi pressure kepada supplier ataupun supply untuk mengikut harga di mana harga yang sesuai untuk diletak harga nasi lemak tu untuk orang beli. So itu adalah prinsip supply and demand lah. So ini adalah prinsip ekonomi. So di dalam topik ni first kita akan memahami the law of supply and demand. Okay. So siapa yang ada ambil kelas ekonomi ke dulu kan, ada ambil degree dalam MBA ke business ke apa, saya 100% sure yang you tahu ataupun you rapat dengan topik ni sebab saya pun ada master in marketing. So this is one topik yang saya kena belajar. Okay. So kita start dulu. So what will I cover in this topic is, the first one is the understanding the law of supply and demand. Number 2 is why supply and demand will influence the market. Number 3, how, why and when rise or fall based on S&D. Number 4, what happened with supply and demand when price reverse direction. Number 5 adalah how to apply S&D technique in forex trading. Okay. Tak berhenti-henti pun orang masuk ni. Okay, ini adalah cover topik yang saya cover lah. So, first of all, kita akan pergi ke topik why we can use the law supply and demand in trading. Okay, kenapa? First, di dalam forex trading, kita ada apa di dalam market? Kita ada buyers, kita ada sellers. Betul tak? So, di dalam prinsip ekonomi pun ataupun di dalam undang-undang ataupun the law of supply and demand, dia ada dua juga. Di mana supply and demand, ada dua, which is buyers and sellers and supply and demand ni adalah perkara yang relate rapat. So kita boleh ambil the grey area dia untuk kita matchkan dan kita gunakan prinsip ni di dalam forex trading. Siapa yang sama-sama lagi, supply ni kita lebih kepada sellers, demand ni slash ke buyers. Okay. Alright, so kita ada the law of supply and demand. For forex trading, kita ada basic idea of price action. Price action tu bermaksud chart ataupun candle yang turun naik yang hari-hari awak tengok tu kan. Bila nak turun, bila nak naik, itu yang awak tengok. So bila kita nak applykan benda ni di dalam forex trading, kita mencari the grey area ataupun pertembungan di antara dua prinsip ni supaya kita boleh menggunakan konsep ini di dalam trading. So the grey area that work in trading since both have the same idea of sellers and buyers. Alright. So demand equal to buyers lah. Okay, demand equal to buyers. So kita tengok daripada prinsip law of demand. The law of demand state the higher the price of something, the less buyer will buy it. Faham tak kat sini? Faham kan? Kita bagi contoh. Sekejap saya cek pen saya. Okay, cun. Okay, ini bermaksud, so ini kita is a quantity demanded lah, which is if the higher the price of something, lagi sikit quantity yang orang demand. Okay, so lagi rendah harga sesuatu, lagi banyak demand terhadap barang sesuatu. Sebagai contoh, kita letak ini nasi lemak bentuk macam ni kan. Ini nasi lemak. Ini awak lah, ini awak. Awak nak tengok harga mana awak nak beli. Okay, ini awak. Okay, so kita letak kat sini harga, sini RM20, sini RM2. Okay,
You letakkan diri awak sendiri dekat situasi ni, you nak beli harga nasi lemak di dalam keadaan RM20 ataupun di dalam keadaan RM2. Sila reply di dalam chat. Kita ada two-way communication. Saya nak ambil air kejap . Parti Nas. Min tak ada tu. Cepat. Parti. FM. Okay, Min ada. Behave. Dah balik. Ada balik kita tak boleh parti. Balik. Okay. Alright, kita fokus balik. Okay. So most of normal people akan membeli nasi lemak as a buyer tau. Kita akan cari nasi lemak yang berharga RM2. Betul tak? Okay. So we as a buyer, kita nak harga yang rendah. So kita ada contradict dengan supplier lah, which is the supplier always want something at the higher price, tetapi kita as demander ataupun orang yang nak membeli ni, kita sentiasa expect untuk mencari harga yang rendah. So kat sini, so kita kena mencari pertubungan dia. So kita tengok kepada supply punya konsep pula. Nasi lemak Zaf RM20. Okay. So supplier pula. So supplier, if kita relate kan kepada forex market, supplier is equal to sellers lah. So the law of supply. Apa yang the law of supply cakap? The higher the price of something, the more seller will sell it. Okay. Faham? Dia konsep yang sama. Okay. For example, ini quantity supply. Okay, kita bagi contoh yang sama nasi lemak juga. Okay, ni nasi lemak. Sorry. Ini nasi lemak. Ini awak jadi penjual nasi lemak pula. Ini penjual nasi lemak. Penjual nasi lemak. Okay, PNL. Penjual nasi lemak. So, you as a penjual nasi lemak, you nak jual nasi lemak you dalam harga RM2 atau dalam harga RM20? Secara kasarnya, kita as a orang yang buat bisnes, kita nak jual harga kita the highest possible kan. Lagi tinggi harga sesuatu barang yang kita jual, lagi banyak untung kita buat. Betul? So ini adalah the law of supply. Okay. So konsep yang sama, cuma dia berbeza dari segi explanation saja. Tak berhenti orang masuk . Okay, so the law of supply and demand. Price will always seek the market equilibrium, which is the point where the supply and demand curve cross each other. So, faham tak masuk sini? So kita back to the law of supply and demand dulu. So kita as a pembeli, kita nak mencari sesuatu barang tu di dalam harga yang paling rendah as possible. Tetapi kalau kita sebagai penjual, kita nak jual barang itu di dalam harga yang paling tinggi as possible. Betul tak? Tetapi di dalam sesuatu keadaan market, kita untuk meetkan buyers and sellers ni, kita perlu mencari pertengahan dia ataupun kita panggil equilibrium. So equilibrium ni adalah pertembungan ataupun pertengahan, which is di mana ataupun point of area di mana buyer okay dengan certain price and then sellers okay dengan certain price. So itu yang menjadikan transaction terjadi, itu yang membuat transaction terjadi, pembelian dan penjualan. Okay. So ini adalah dia punya curve lah, atau kita panggil market equilibrium curve, di mana kita ambil contoh lagi nasi lemak. Tak ada contoh lain nasi lemak. Alright. So ini adalah price. Ini kita nak jual nasi lemak, ini adalah quantity. So ini adalah nasi lemak. Ini adalah awak nak cari nasi lemak kan, dapat profit ribu-ribu nak cari nasi lemak. Okay. Min burger. Tak ada nasi lemak. Aduh. So ini adalah nasi lemak. So ini adalah RM22. Sorry, ini ada RM2. Sorry, ini ada RM2, ini ada RM20.
Okay. Ini adalah quantity. So, quantity of nasi lemak. So, ini adalah 1 nasi lemak. Ini adalah 20 nasi lemak. Okay. So, di mana? Bila you buat this kind of equilibrium, you akan dapat price di mana, for example, ni harga pertengahan adalah sebanyak RM5. Di mana awak mendapat pasti di mana bila supplier menjual nasi lemak dengan harga RM5, there is a lot of buyers and boleh dijual. Okay, and then for a buyers, dia mendapati harga RM5 ni adalah average price yang di-offer di dalam market. Ini yang dimaksudkan oleh market equilibrium, which is benda ni akan berkait rapat di dalam trading nanti. Sebab di dalam trading kita ada ni saya secara kasar nanti saya bagi explanation yang paling ketat. Okay, kita ada price, contoh kita bagi naik naik. So, kita ada price range kat sini. So, kita as a trader, kita nak mencari equilibrium ataupun di harga di mana sellers bersepakat dan setuju untuk menjual on the certain price. So far clear ya? Dengan saya punya explanation based on the law of supply and demand. Kalau tak clear, saya buka soalan sebab ni dah cover satu topik. Saya buka soalan. Cepat dah cover. Bagus. Saya buka 2 minit untuk any Q&A. You dah jadi ekonomis sekarang ni. Bukan trader dah, ekonomis. You dah tahu the law of supply and demand. Rasa pandai sikit. Teruk lepas ni, diorang jadi pakai ekonomi. Nanti kan price naik. Ini nasi lemak ni harga murah ni. Nasi lemak dah naik dah. Dia tak ada goal lagi lah. Nasi lemak laku. Nasi lemak laku Pak Min punya. Besok pagi kau tengok, hari ni nasi lemak lauk apa? Okay. Cun. So far korang dah dapat konsep supply demand, which is benda ni adalah sentiasa terjadi di dalam kehidupan harian kita lah. Macam awak sendiri, awak letak diri awak nak pergi ke kedai, you akan buat window shop dulu. You akan pergi kedai satu, kedai A, you akan pergi kedai B, you akan pergi kedai C. Dan you tengok barang yang sama, you comparekan price yang mana yang paling okay. You as a buyer, you akan cari the best price possible for untuk you punya case lah. Itu just thing macam basic. Nanti dulu. Yang tu jangan kita fahamkan konsep the law of supply demand. Kenapa kita kena faham konsep the law of supply demand? Because nanti you akan faham kenapa you nak sell dekat certain area. You bukan sell bodoh-bodoh je. You sell sebab harga nasi lemak tengah tinggi. So kita kena fahamkan konsep. Itu yang membezakan supply and demand and support resistance. Kalau tak, benda ni akan jadi sama je. Okay. So there is no question. Saya dah anggap tak ada orang tanya lagi. So next kita move to the next topic. Which is okay. So sekarang ni kita dah tahu equilibrium di mana kita menjumpa the point ataupun the area di mana area persetujuan di antara supplier and buyers, okay, ataupun supply and demand. The equilibrium point of supply and demand. Okay, sekarang ni kita nak tahu shift of supply and demand. Shift of supply and demand tu apa? Kita nak tahu macam mana, bahasa kasar dia, macam mana harga daripada nasi lemak tu, daripada RM5, dulu orang beli RM5, tapi sekarang orang dah beli nasi lemak tu RM8. Kita nak tahu kenapa price itu boleh berubah. Dia ada banyak faktor lah, tapi based on supply and demand, kita just faham konsep based on ni saja. Okay, so supply and demand shift is a constant change in price caused by supply and demand shift, which are a reflection of buyers and sellers changing their perception about the value of market. Okay, it's based on perception. Sebab benda ni adalah based on persepsi setiap orang. Okay, apa yang dimaksudkan dengan macam tu? Kita ambil contoh nasi lemak lagi. Nasi lemak je, kita jangan pakai contoh lain, pening nanti. Okay, contoh nasi lemak. Okay, mungkin okay, kita pergi okay, dulu harga nasi lemak RM2. Okay, nasi lemak RM2. Yeah.
Dulu nasi lemak RM2. Tetapi sekarang ni kita ambil masa dalam time frame around 2 tahun, nasi lemak dah naik sebanyak RM5, which is ada kenaikan sebanyak RM3 di situ. Kenapa? Because the perception ataupun kita punya persepsi terhadap value RM2 tu dah makin berkurang. Yang kenapa persepsi tu berubah, dia bergantung kepada faktor-faktor makro dan mikroekonomi. Apa yang dimaksudkan faktor-faktor mikro dan makroekonomi? Kalau kita tengok dari segi makroekonomi, mungkin sebab kita punya currency dah berkurang ataupun pendapatan rakyat-rakyat kita dah makin tinggi, and then ada banyak lagi faktor lah. Mungkin baik ataupun mungkin orang yang supply nasi lemak ni tengah mogok, harga nasi lemak terlalu murah. So diorang sebagai tim nasi lemak satu Malaysia bersetuju untuk menaikkan harga. So kita as a buyers tak ada option untuk beli nasi lemak tu at a certain price. Sebab kalau kita tak beli at a certain price, kita tak boleh nak beli nasi lemak tu lah, sebab semua supplier nasi lemak dah tetapkan harga dia adalah sekian. Okay, so it's based on perception and it's based on the influence of macro and micro economy. Kalau tak faham apa macro and micro economy tu, you can do research on your own lah. Sebab itu nak explain tu pun dah besar. So you just google macro and micro economy, nanti you faham. Okay, so kita nak faham pasal price at value. So apa itu price? Price is a number that represent the current market equilibrium. Okay, so value, what is value? Value is how buyers and sellers perceive price. So ini adalah konsep yang saya explain tadi lah. Which is price adalah nombor ataupun is a price ataupun nombor lah kan. Nombor yang menentukan harga sesuatu. And then value adalah is how you menghargai ataupun you meletakkan value terhadap sesuatu barang. Ataupun personal perceive. Macam mana you rasa harga tu patut ada. Macam kita lah, kita ambil air kosong lah. Selalunya kalau kita pergi pergi mamak, air kosong berapa? 20 sen. Tetapi kalau orang pergi mamak tempat lain, dia charge air kosong RM1. So you dah ada, you punya rational, mahal lah. Air kosong kat mamak ni RM1, kat tempat lain RM20. Because that's how you perceive a value. Kita kena faham tu. And then different classes of manusia ataupun different classes of cluster atau contohlah, value perceived by a doctor is different by value perceived by pekerja-pekerja office yang biasa. So it's based on you punya being enggak. Itu yang menjadikan equilibrium tu. Mungkin doktor harga dia macam ni, mungkin orang yang biasa harga dia macam ni. So dia kena mencari pentubungan di antara sini, barulah as a sellers boleh tentukan berapa banyak harga dia nak letak. Alright, dah accept lah. Ramai lah, 160 orang. Harap tak bagi ajar sesat. Tempat lain. Okay, so okay, maafkan typo lah, benda ni last minute saya buat. So the perception of value change first, then the supply and demand curve shift, making buyers and sellers reach a new equilibrium which will reflect in a new price. Okay, ini adalah explanation dia based on apa yang saya cakap tadi. Saya cakap tadi adalah based on pasal-pasal untuk memudahkan anda faham lah. So kalau awak tengok kat demand shift ataupun supply shift ataupun market equilibrium shift, you akan jumpa formula ni tau. QD sama dengan X plus YP. Saya pernah dengar formula ni. Saya nak tengok orang-orang ekonomi sikit. Ada tak yang faham? QD sama dengan X plus YP. Tak ada. So ingat, kita trading ni bukan bodoh-bodoh tau. Kita ada calculation. Tapi saya takkan explain now what this formula. Kan saya explain ni dah buka kelas math nanti. Kita tak payah. Kita just faham kita punya trading ni ada calculation dia. Okay. Tetapi dia bukan calculation by number. It's based on kita punya personal punya judgement. So ini adalah equilibrium punya formula. Okay. So okay. Kalau kita tengok macam saya cakap explain tadi lah, okay, kita dapat harga nasi lemak tadi dalam harga RM5. Okay, kenapa harga RM5 tu boleh berubah ke RM8? Sebab the value perceived by certain people akan berubah. It's based on macro ataupun microeconomic punya reason. Macam saya explain tadi. So ini adalah demand shift lah. Okay, so sekarang ni
kita based on saya punya sini adalah explanation based on the law of supply and demand, di mana awak tak ada suara. Kalau tak ada suara dekat Zoom awak tu, awak tekan join audio. So dekat si explanation semua ni is a explanation based on supply and demand, the law of supply and demand. Ingat, undang-undang di dalam supply and demand, which is benda ni tak ada orang menentukan. Benda ni dah terjadi daripada zaman dulu lagi. Price equilibrium ni is adjusted naturally. Kita ada mutual agreement di antara buyers and seller untuk menentukan harga sesuatu barang, melainkan ada campur tangan daripada pihak-pihak yang tertentu. For example, government bagi harga ceiling dan harga lantai untuk price sesuatu, dia akan effect kepada harga tersebut lah, which is kalau government bagi harga ceiling ataupun harga lantai untuk sesuatu barang, sebenarnya dia nak menolong setengah pihak. Dia nak menolong setengah pihak supaya barang dia tak terjejas ataupun pendapatan dia tak terjejas. Okay, so sekarang ni kita dah faham the concept of supply and demand. Faham ke? Kau faham dahsyat lah. Sebab ini adalah asas. Kita dah tahu reason kenapa awak nak pakai teknik ni. Okay. The next one is kita technical analysis and price action. So technical analysis and price action ni kita dah masuk ke dalam chart. So kita nak menggunakan konsep the law of supply and demand tu untuk kita gunakan di dalam candlestick ataupun line chart ataupun di dalam forex punya trading. So macam mana? Kita tengok. Okay, technical analysis and price action. It can be summarized by we can use the recent past of price to understand the near future of trading. So apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Kita as a trader, kita tak akan pernah sampai satu tahap yang kita boleh tahu price nak naik ke atau nak turun. Ada soalan. Equilibrium tu sama dengan balance. Balance apa tu? Equilibrium adalah pertemuan ataupun persetujuan antara buyers and sellers ataupun antara supply and demand. Tak ada balance. Okay. So apa yang dimaksudkan kat sini, kita as a trader, kita memerlukan sesuatu data ataupun kita memerlukan sesuatu pemahaman untuk kita, yes, keseimbangan tu betul. Yes, balance. Oh, balance. Sorry. Yes. Tak boleh. Saya takkan share balance. Sebab kalau saya share nanti awak ambil mudah. Kalau awak nak make sure setiap kali saya sharing ni you ada notes, tulis ataupun tangkap gambar. Okay, tangkap gambar senang. Nanti you boleh print, rebus, minum. Ingat. Tu melekat dekat kepala. Saya takkan share sebab nanti you ambil mudah. Tak pun nanti kalau saya share, nanti ada dekat group lain. Saya punya signal pun mapping saya bagi mapping je. 3-4 group signal dah keluar. Terus bertukar nama, wait. Sekian FX. Terus saya tengok saya punya signal apa sambil reading keluar dekat channel signal lain. Saya cakap apa benda ni? Itu yang membezakan saya dengan orang lain lah. Saya boleh explain saya punya entry kenapa. Oh dia saya cakap kenapa kau entry? Diam. Itu yang membezakan. Okay, kita back to the topic. So kita as a trading, kita menggunakan data-data yang ada ataupun pemahaman yang kita ada to predict the near future lah, ataupun bahasa yang paling sesuai kita ni as a trader, we speculate the market. Speculate dalam bahasa Melayu apa sekejap. Kena check kan. Apa Zah? Speculate dalam bahasa Melayu? Spekulasi. Apa Min? Speculate. Spekulasi. Spekulasi Min. Betul lah spekulasi. Kita membuat spekulasi. So spekulasi tu apa? Kalau tak tahu spekulasi tu, kita bukan menilik tau. Kita bukan menilik. Tetapi kita menggunakan apa yang kita ada untuk menjangkakan apa yang possible price akan buat in a future. Which is kita as a trader, hari-hari kita try to predict in the future. Tetapi kita predict bukan based on rasa. Kita predict based on data-data yang kita ada, di mana kita boleh membuat summarize. Okay, price pernah sampai on a certain level, so there is a chance untuk kita masuk entry sini sebab price ada high possibility untuk bounce or break on a certain area. It depends on analysis. Itu yang kita panggil sebagai analisis. So kalau orang kata technical analysis ke apa, kalau you have no idea, now you dah ada idea. You dah faham benda tu. You are one step above daripada berjuta trader kat Malaysia ni yang masuk buy sell based on orang saja. Okay. So, number 2, it not accurate at all the time since the price movement are not solely influenced by the chart of the price, it influenced by many things. So, kita kena faham, okay?
Ini kita apply pada semua teknik, bukan sahaja supply and demand. Before kita nak pakai supply and demand ni, kita kena faham konsep. Yes, kita boleh pakai teknik ni untuk kita buat profit. Tetapi ada masa-masa dia yang price will not respect the S&D punya area. Kenapa? Sebab price bukan digerakkan dengan only S&D punya teknik. Okay? Kalau price hanya bergerak menggunakan S&D punya teknik, saya jamin semua orang di dalam dunia ni boleh kaya dengan senang. Sebab semua orang ada persefahaman yang sama untuk sell and buy at certain level. Lagi satu, price akan diinfluenskan oleh pelbagai faktor, di mana faktor-faktor yang paling ketara is based on macro and microeconomic mengikut currency yang kita trade lah. For example, kalau kita trade gold, dia relate rapat dengan USD. So if there is anything happen to their macro and microeconomic, kalau tak tahu, saya bagi bahasa kasar, kalau tak tahu macro and microeconomic ni, selalunya is announcement for government lah. Itu yang paling standard. Government announce interest naik, government announce dividend naik, government announce naikkan gaji satu rakyat, semua rakyat US. So benda tu akan effect dekat market dan tidak akan respect technical analysis langsung. Okay, tapi dia selalu berlaku tapi tak terlalu kerap. Mungkin dalam seminggu sekali dua akan menjadi. That's why bila kita buy sell on certain area, kita dah jamin, kita dah tengok dah, okay 90% price akan naik. Tapi lepas tu kita tekan buy. Lepas tu price selamba dia turun. Okay, price selamba turun. Kenapa? There is something happen. So, bila for example kalau if anything jadi kat price, contoh ada big spike ataupun big movement, you try cari dekat news ataupun sama ada Forex Factory, cari dekat Bloomberg, The Times, everything. Kita tengok apa yang jadi kat US. Mesti ada. Saya jamin 100% mesti ada reason. Okay. So, nombor 3. Any major or minor macroeconomic factor will break the law of supply and demand in the price action reading. Ini yang dimasukkan. Okay, so sekarang kita pergi kepada demand zone. Okay. So far saya nak clear, korang faham tak konsep zone dekat dalam trading? Yang tak faham sila tekan 1. Yang tak faham je, tak faham. Kalau tak faham, kalau ramai tak faham, saya perlu explain. Sajutan dari Indon ke? Okay, so zone, so di dalam trading okay, kita di sini. Di dalam trading kita ada price turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Jangan conteng please. Okay. Babak tangan ni. Okay. Kat price contoh kita kat sini kita ada harga, kat sini kita ada date. Okay, sini harga, price. Sini adalah time. Okay. Cik Nazri. Auto kick ni. Last chance. So, macam dekat certain sini, price tak akan pergi ke certain point. For example, kalau kita tengok kan, kita nak buy kat sini, kita letak harga RM2. So, bila price jatuh ke harga RM2, kita nak buy. Okay. So, bila kita buy kat sini, okay, sini dapat RM2. Lepas tu bila dia turun, dia mungkin akan turun ke RM1.50, baru dia naik. So, ini adalah zone, which is the range of price yang mungkin kita nak buat entry position. Okay, sebab di dalam price tak semestinya akan jatuh ke exact point. Kita kena faham. So kita as a trader, bila kita nak masuk buy ke sell, we need to identify the range untuk mengurangkan error lah. Mengurangkan error. That's why kalau awak tengok ada orang entry berlayer-layer. Because kenapa? Sebab dia nak dapat the best price possible. Macam kita sell, we sell at the highest price, we buy at the lowest price. Kadang-kadang kita dah tekan sell, lepas tu price turun lagi. Lepas tu as trader, kalau you are a smart trader, you akan pecah lot. Bila price turun, okay dah masuk sell, lepas tu price turun lagi, sebenarnya you akan tekan sell lagi based on range yang you jangka lah. You akan maximizekan possible entry you. Bukan letak satu position and then you just snooze on je, price akan naik 3,000 pip malam ni. Itu tak boleh macam tu, kita kena ada strategic planning. Go to go balik.
Banyak. Sekejap. Next zone tu. Sekejap. Next zone yang bawah tu. Nanti fokus kelas. Fokus. Aku tekan nanti aku tengok atas. Tekanlah sikit Min dulu. 1 ke 2. PO. Tak payah, kau tekan je sekarang. 2. Dah cukup. 4 ke? Cukup. Okay, so demand zone. So demand zone ini adalah based on scientific explanation is inilah. So kotak apa zone ni? Apa yang dimaksudkan di dalam zone ni? Zone ni adalah equilibrium of supply and demand. Ataupun is a range. Kalau kita tengok dekat demand / buyers lah. Ini adalah harga untuk buyers tau. So bila kita buat zone ni, this is the range of equilibrium where the buyers have high potential untuk entry buy di dalam zone ni. Kenapa? Okay, kita tengok price pernah naik and pernah membuat penurunan. So far ini adalah penurunan paling bawah. Kita anggap diri kita untuk membeli barang tau. Kita anggap ini adalah harga nasi lemak. Okay, nasi lemak pernah harga tinggi macam ni. Lepas tu dia turun. That means ini adalah harga terendah nasi lemak. Betul tak? So saya nak tanya awak, you as a pembeli nasi lemak, you ada potential lagi tak untuk membeli harga nasi lemak di paras yang paling rendah di sini? Ada ke tak? Kan? Okay, Shun, korang dapat. Okay, korang dapat sikit. So ini adalah harga nasi lemak. So bila price naik, kita dah ada a pool of buyer ataupun sekumpulan buyers yang mungkin akan ada potential bila price jatuh untuk buy balik nasi lemak di harga yang rendah ini. So logik tak kenapa kita nak entry buy kat sini? Logik tak? Faham kan konsep dia? Ini yang membezakan supply and demand and SNR. Sebab you tahu kenapa you nak buy. Sebab ini adalah harga terendah. So faham, bagus. You dah boleh explain nanti. Esok dah boleh buka group signal jadi sifu dah. Okay. So guideline untuk demand zone. Guideline untuk demand zone senang saja. Okay. Alright. So guideline ni kalau boleh snap sebab benda ni akan bantu awak untuk buat zone nanti untuk dekat chart. So number 1 is the low. Low ni maksudnya the low price. Okay. The low between two high is a place where a significant demand shift happen. Okay. Itu nombor 1. Kalau tak faham, tagak gambar, print, rebus, minum. Macam biasa. InsyaAllah esok dah pandai. Okay. Nombor 2. The market will seek the new equilibrium by producing a movement up the supply curve. Okay. Nombor 3. Price will rise as a result of this movement up the supply curve. Okay. Ini kita berkait rapat dengan semua benda ni tau. Saya nak test orang. Based on this, you baca ayat ni, you try imagine all this chart, all this curve, demand curve, supply curve, you bayangkan, baru you dapat jawapan yang hakiki lah. Okay. So, a demand zone will form in a low between two highs, which is di dalam technical. Demand zone akan terhasil di in between, di pertengahan antara dua harga tertinggi. Okay. The second high must be higher than the first one for the demand zone to be strong. Kenapa? Okay, kita buat contoh kat sini. Kita buat contoh kat sini ya. Ini adalah harga tertinggi nasi lemak. Harga pernah turun. And then dia membuat kenaikan yang baru, which is ini adalah harga tertinggi ni lebih tinggi daripada sini. So apa cerita yang ada dekat dalam ni? Cerita dia adalah, okay, ini adalah harga tinggi price. So bila dia jatuh, dia membuat kenaikan lagi tinggi, dia menunjukkan buying power masih kuat lagi. Kenapa? Because buyers kat sini berjaya menolak harga melebihi harga teratas yang sebelum ini. So there is a chance in your future bila buyers di sini masuk akan ada potential untuk sama ada sampai on the current level ataupun lebih daripada current level yang sebelum ini. Itu konsep dia. Okay. So a demand zone happens in the, ini adalah keyword lah, which is you kena, ini betul-betul kena tangkap gambar, print, rebus, minum. Sebab benda ni adalah highlight words.
A demand zone happens in the low between two heights where the second zone height is higher than the first one. Saya bagi korang 30 saat, baca 3 kali, hadamkan. Okay? Sebab ini akan relate untuk kita lukis dalam cat nanti. Baca 3 kali, tak pun sempat kot. Agak gambar print rebus. Oh, jatuh, cat loss. Sekejap tengok-tengok chat. Lapan empat. Okay. Saya tak PO tau, saya bukan tekan. Jangan tekan pula. Tengok mapping kalau nak tekan. Saya takkan explain mapping, kita nak belajar hari ni. Okay. Alright. So dah faham ah? Dah faham. Okay, a demand zone happen in the low between two heights. Okay, apa yang dimasukkan di sini? Ini kita pergi ke bias. Okay, ini adalah demand zone punya formula lah. Ini adalah sistem ataupun SOP untuk saya memudahkan orang faham untuk mencari area supply and demand. Which is area for demand, you kena mencari first higher candle, and then the second candle, you kena mencari candle yang lebih tinggi daripada you kena mencari candle yang lebih tinggi daripada candle yang sebelumnya. Okay, so bila you nak cari area supply or demand, for this case kita nak mencari area of demand, you perlu mencari this structure tau, V ni ataupun V pendek sebelah. Okay, ingat, you nak cari area demand, you lukis kat cat you macam ni. So apply tak? Kalau ada apply, baru itu boleh katakan itu adalah demand punya area. Okay, so nak identify dia dekat cat macam mana, nanti saya tunjuk. Okay, so kita pergi ke supply zone, which is sama saja. So untuk supply zone, konsep yang sama tetapi kita terbalikkan, which is kita mencari two low between one high. Okay, a supply zone happens in the high between two low. Okay, two low, 1, 2, which is harga yang terbawah ini and then harga terbawah yang kedua, kita perlu mencarikan dia lebih bawah daripada harga pertama. Okay, kelipunya ayat aku. 1, 2. Okay, so kita cari harga rendah. So untuk mencari area supply, kita perlu make sure harga yang terendah ni, yang second ni, dia lagi rendah daripada harga ini. Itu maksud dia. So dekat atas ni ataupun area pullback ni, kita boleh lukis zone untuk kita masuk sell. Okay, dia punya yang ni sama saja, cuma saya dah sebalikkan. So the high between two lows is the place where a significant supply shift happen. The market will seek a new equilibrium by producing a movement down the demand curve. Zau, naik Zau. Aku close. Apa barang dia? Aku tak boleh lah, tak boleh Ada fokus. keluar kan? Tak boleh fokus. Ngam-ngam pergi zone 84. Saya tengok mapping dapat lah. 86, sorry, bukan 84, 86. Mapping ni dah berapa hari dah? Berapa hari? 86, berapa dari sejak minggu lepas saya bagi. Okay, mana tadi? Okay, price will fall as a result of this movement demand curve. A supply zone will form in the high between the two lows. The second low must be lower than the first one for the supply zone to be strong. Okay. We can extend this zone horizontally to project the next significant possible lah, apa yang dimasukkan yang ayat last ni, which is bila kita dah dapat zone ni, kita boleh panjangkan, which is kita boleh guna zone ni in the future. Mungkin price ni dah jatuh sini tau. Okay, kita complete kan, price jatuh sini. Okay, tapi dia bermain-main sini, tapi lagi 5 hari dia datang balik, sini ada potential untuk kita masuk sell. Okay, itu yang dimasukkan extendkan zone ini. Yang ayat nombor 2, the second low must be lower tu,
konsep yang sama juga saya explain sekali untuk awak mudah faham. Okay. So bila awak nak mencari supply zone, awak perlu mencari harga terendah. Okay. Lepas tu awak dapat harga lagi rendah ataupun lower low yang baru. Okay. Ini adalah low, ini adalah lower low. Kalau dengar ayat-ayat trader lah. Tapi nanti peding pula kepala. So ini harga rendah, ini harga yang lagi rendah yang baru. So ini apa yang cerita kita boleh dapat di dalam ni adalah price pernah membuat harga terendah. Okay, so you as a seller, you nak jual barang di harga yang tertinggi. So dia buat pullback. So price jatuh, harga lagi rendah pada harga sebelumnya. So you as a seller ada perspektif yang if you sell a product on this area, there is a high potential ada mutual agreement di dalam geng-geng seller sini untuk masuk balik sell di sini dan target harga lagi rendah daripada sini. Faham kan? Tak faham? Tak faham cakap? Tengok sikit apa kat mana orang tak faham. Okay, Shun. Ada yang tanya, maksudnya ada yang faham lah. Alright, so ayat ni adalah ayat penjangka untuk supply zone. Which is kalau boleh, takat gambar print rebus. A supply, contoh nanti saya bagi. So a supply zone happens in the high between two lows where the second low is lower than the first one. Itu adalah how we want to find supply zone. Salah pula ni. Supply bukan demand. Alright. So kenapa kita nak pakai support pula. Kenapa kita nak pakai supply and demand? The first one, the reason dia, kita tahu the story behind the sellers and buyers. Sebab di dalam market kita ada dua. Kita ada dua parti. Kita ada parti sellers, kita ada parti buyers. So kita nak faham the attitude antara sellers and buyers. So bila kita menggunakan sistem ataupun konsep supply and demand, kita dapat cari supply and demand shift, which is kita tahu at the certain price, buyers and sellers ada mutual agreement untuk let go satu barang at certain price. Okay. So kenapa kita pakai supply and demand? Sebab risk ataupun risk reward ratio tu ataupun risk management for SME zone ni sangat-sangat handsome. Okay, sangat-sangat handsome. Orang faham kan? 1, 2, 3 ataupun 1.4, 1 to 4. Ini adalah risk management. Saya explain juga untuk memudahkan faham. For example, kita ambil contoh 1, 2, 3. Kalau you masuk entry, SL awak sama dengan 10 pip. You punya TP wajib 30 pips. Okay? Ini satu. Contoh kita ambil 1 to 4. Kalau awak masuk entry, di mana risk and reward ratio dia adalah 1 to 4. SL awak sebagai contoh 10 pip. Awak punya TP berapa pip? Berapa pip? 100 min. 40 pip. Ini adalah risk and reward ratio supply and demand. So benda ni, bila kita pakai supply and demand, kita dapat cari, kita memang 100%, bukan 100%, 90% you can sure kat mana you punya SL. So bila you dah dapat you punya SL punya range, you boleh kalikan 3 ataupun you boleh kalikan 4 untuk you target TP di mana. Nampak tak? Itu specialnya supply and demand. Kalau tak tahu nanti kita pergi chat. Jadi kita pergi chat. Tengok chat nanti gatal nak entry. Alright. So, how to draw supply and demand? Ini adalah formula paling senang. Kita tak ada tengok shadow ke apa. Saya ajar awak untuk cari supply and demand, first master untuk baca ini. Ini adalah untuk mencari area untuk awak buy. Okay. Ini adalah pattern yang awak cari untuk mencari area untuk awak sell. Which is kita mencari first, kita mencari harga tertinggi nombor 1. And then yang kedua, kita mencari harga yang lagi tinggi daripada harga sebelumnya, which is higher high. So di antara sini kita ada area pullback. Okay. Untuk mencari area sell, kita mencari harga terendah nombor 1. And then the next harga terendah, kita mencari harga terendah lagi rendah daripada harga sebelumnya lah. Which is
nombor 2, okay, lower low. And then di antara sini adalah area pullback, PB. So area pullback ni adalah zone kita, okay, zone supply and demand. For example, jangan counting please. Ini adalah zone kita untuk potential price datang balik and untuk kita masuk buy. Okay, buy. Okay, ini area pullback ni, ini potential zone untuk kita lukis dalam chart kita, di mana bila price naik kita ada potential untuk masuk sell. Okay, kita fahamkan dulu chart ini. Nanti saya akan terjemahkan di dalam candlestick. Yang ada tanya time frame. Nasib baik ada soalan ni. Okay. So, untuk kita pakaikan teknik supply and demand ni, it is applicable in all time frame. Semua time frame berbeza lah. Tetapi untuk memudahkan, kena ingat, time frame kecil-kecil ni banyak noise. So, bila you pergi, contoh, awak pergi ke time frame 1M, 1 minit, you akan nampak bersepah supply and demand ni. Okay, so you tak tahu nak masuk kat mana sebab bersepah. So, saya galakkan, if you intraday or scalper, ambil paling kurang pun ambil time frame M15. Okay, ambil time frame M15 untuk you buat supply and demand ni. Sebab medium noise lah. Noise dia tak terlalu banyak, just nice untuk you trade hari-hari. Tetapi kalau kena ingat, lagi besar time frame yang awak guna tu, is more respected dia punya area. Price tu akan lagi cantik untuk dia respect. Okay. So far ini adalah teori. Teori memang senang nak explain. Pergi chat dah tahu macam mana nak cari. Kau faham yang 4 teori ni? 4 teori ni ada yang tak faham. Yang pullback semua kita kena saya kena pergi chat dulu baru explain. Kalau tak nanti awak blur. $82 by SL 80. Ada semua genius. 150 orang dah ni semua genius. Bagus. Tak ada tanya. Semua dah print, ambil gambar, print rebus. So tak payah tanya. Okay. So sekarang ni kita pergi ke chat lah. Sekejap, let me stop sharing my screen and tukar saya punya screen sekejap. Nak pergi chat apa? Go lah. Go susah lah sampai iman sebab ekor dia panjang-panjang. Saya tengok sekejap. Okay, nampak kan? Nampak skrin saya? Tak nampak bagi tahu. Gold Junam. Betul lah Gold Junam. So, kita nak cari apa tadi? Aku lupa pula. Cari area of demand lah. Demand equal to bias. So, untuk formula demand, tak ada apa. Kena ingat, mana pen aku? Demand lukis macam mana? Demand lukis macam demand lukis macam ni, which is high, higher high, pullback. Kita backtest kita backtest tengok dekat chart macam mana nak cari. So ini adalah requirement untuk mencari area demand. Sekejap, saya lukis dekat trading view supaya kita boleh buat reference. High, fish,
pullback. Okay. Ini adalah formula untuk kita mencari. So kita cari backtest apa buat ni. Backtest, first kita mencari high. Kita tengok sekejap. Okay. Kita ambil contoh sini. Okay. Sini adalah high. Ini higher high. So awak boleh lukis tak macam saya nak tu? Macam ni. Jadi tak? Jadi kan? So ini adalah area pullback. So bila awak dah dapat area pullback, you as a trader, you akan mark the zone. You akan mark the zone. Faham? Okay, you akan mark the zone. So, you as a trader, you tak faham kita lah sebab saya akan cuba pergi ke slow yang as possible untuk awak faham. Faham tak kenapa ini adalah area demand? Sebab untuk if you use my Kenapa nak mark? Okay, kita tengok sini. Okay, ini adalah requirement saya untuk mengatakan ini adalah area of demand. So ini adalah high, ini adalah higher high, ini adalah pullback. Okay, so bila awak dapat pullback, first of all, you nak kena cari range dia, range price of equilibrium. Range price of equilibrium ataupun price di mana buyers sejelata akan mengatakan this is the best price untuk kita buy. Kita ambil the law of demand, law of supply and demand, kita apply ke dalam chart. So, bila you dah dapat sini, okay, kenapa awak kata ini adalah the best price? Sebab price pernah sampai ke harga tertinggi. Price pernah sampai harga tertinggi. So, bila price turun, buyers di sini push price lebih tinggi daripada harga sebelumnya. So, kita ada sum of conclusion ataupun summarize. Kita ada summarize di mana bila price jatuh balik ke area sini, kita akan mencari potential buy di mana price akan ada high possibility untuk push price lebih tinggi daripada higher high sinilah ataupun higher high sini. Okay. Yang penting awak kena nampak dulu, awak kena visualkan dulu. Kenapa tak guna line chart? Dia boleh apply kat line chart ataupun candlestick. It depends on you punya keselesaan. So untuk kita fahamkan yang first punya konsep, kita pakai candle chart dulu. Okay. Saya nak awak fahamkan untuk mencari high dan higher high tu. Okay. So still tak faham lagi. Tak apa. Kita go slow as possible. Jangan risau. Kita conteng balik. Ya Allah, jap aku ni silent group lah. Okay. Kena ingat, step pertama kita nak cari supply and demand, kita nak cari apa? Kita nak mencari bentuk V, area of demand. Betul tak? Okay. Sekejap saya delete. Kita pergi satu contoh je. Jangan banyak. Kita mencari apa kalau kita mencari tu? Kita mencari bentuk ini. You kena ada ability untuk visualizekan. Kalau awak tak boleh visualize ke benda ni, saya tak boleh tolong awak. Sebab ini adalah skill of trader lah. Kena ada daya imaginasi yang tinggi. So bila awak nak mencari area of demand, first criteria you kena mencari harga tertinggi. Tak kisah harga sebelum ni tinggi ke tak, yang penting you dapat harga tertinggi. And then the next one you kena tengok the second highest. You kena tengok second highest di mana ada higher high. Kriteria nombor 2. So di antara ini mesti ada pullback. Okay. Kenapa saya ambil area sini? Okay, let me explain to you. Ini adalah high. Ini adalah higher high. Betul ke tak? Agree or not? Kalau tak agree, cakap tak agree, kita boleh debate sekarang. Okay. Betul. You dah ada jumpa dua karakteristik yang paling penting dalam saya punya teknik. So, bila you dah jumpa dua price ini, you lukis. Ataupun benda ni sebenarnya tak payah lukis. Tapi untuk memudahkan awak faham, you lukis. Ya, you lukis. You lukis bentuk V. So, valid tak? Ekor sini lebih pendek pada ekor sini. Lepas tu kat sini ada area pullback. Okay?
Sebab tu saya lukis V ni, sebab dia akan memudahkan untuk awak faham. Nanya tak payah lukis pun tak ada. Kalau you dah biasa trade, you tak payah lukis, you dah nampak kat mana. Okay. So ini adalah area pullback. Area pullback ni is the area yang ada potential untuk masuk, untuk awak masuk buy. Okay. So macam saya cakap tadi, based on principle the law of equilibrium, price shift, price bergerak. Kita tak tahu the exact price, tapi kita tahu range di mana price akan sampai untuk kita masuk buy. So that's why kita kena lukis zone. Sabar. Nanti ada tanya zone tu nak lukis macam mana, sabar dulu. Nak lukis zone. So, kita ada assumption yang this is a demand area. Okay, sebab demand equal to buy. Okay, faham kan? So, kita as a trader, kita ada tanggapan bila, okay, kita dah jumpa area of demand. So, bila price naik, bila price sampai zone, kita ada conclusion untuk kita masuk buy menggunakan prinsip supply and demand yang saya dah berbuih cakap tadi, the law of supply and demand. Okay, which is saya ulang lagi, kenapa? Sebab ini adalah harga terendah. Bila harga jatuh, there is a pool of buyers yang succeed menolak harga lebih tinggi daripada harga sebelumnya. So that mean secara lahiriahnya, bila price datang balik ke zone tersebut, kita ada a group of buyers yang willing untuk beli harga ini pada price ini untuk push harga lebih atas. Alright. Sama dengan support resistance. Yes, support and resistance sama. Tapi apa membezakan supply and demand is pemahaman awak. Kalau pemahaman, sebab itu yang membuatkan supply and demand special, because you know why this area is valid. Panjang saya explain tadi. Kenapa kita pakai supply and demand. Okay. So kita dah dapat cari area dia. Nanti kita pakai satu contoh. So, untuk melukis zone supply and demand ataupun sekarang ni kita membuat zone demand, okay, yang senang nak cari adalah harga terbawah. Okay, yang paling senang nak cari adalah harga terbawah, which is kita dapat sini lah. Yang susah nak cari adalah dekat mana harga atas dia. Dia boleh jadi dekat sini. Dia boleh jadi dekat sini. Sebab sini kat sini dah besar dah. Betul tak? Kita ada konflik di mana kita nak tentukan zone ini di mana. So my advice is simple. You nak lukis zone, first you identify the lowest price yang dekat area pullback. So awak dapat sini adalah shadow pullback kan. Okay. So ini adalah the lowest area, the lowest price. Alright. So yang kedua, awak nak mencari harga tertinggi. Awak nak mencari harga tertinggi, you ambil body candle pullback tu. So bila awak dah dapat body candle pullback tu, you lukis kotak. Di mana you akan mengatakan bila price atas sini, there is high possibility untuk kita masuk buy. So far clear tak? Yang part mana tak clear bagi tahu. Okay, handsome, bagus, semua pandai-pandai, semua dah rebus lah. Okay, faham? Okay, so kita pergi ke risk management. Pula. Apa yang tak faham benda ni, yang line tengah ni adalah awak punya entry, yang line merah ni adalah awak punya SL, yang atas ni adalah awak punya TP. Sabar. Kita pergi risk management, nanti kita pergi cari structure yang baru. Okay? Yang tanya ulang balik pullback tu. Sebab benda ni kalau awak betul-betul new ataupun awak tak faham konsep SNR, memang 100% susah nak faham. Dia nak digest tu. Sebab you punya imagination level tu belum sampai lagi imagination para trader lagi. Alright, kita pergi ke risk and reward ratio. So, first bila awak dah dapat zone, you mark macam ni tau. You mark macam ni. So SL awak dekat sini ke kat bawah sikit? Dekat bawah sikit. Okay, at least bagi ruang 20 pip untuk price bernafas. So you dah dapat you punya SL. Kalau ini adalah gold. So you punya SL 7179.
179 hingga ke 174, which is you punya SL adalah 50 pip. Okay. So you punya TP berapa? Sila. 1314. You punya TP sepatutnya berapa? SL sekarang ni range 50 pip. Yes, 150 pip. 29 tambah 1 pip. 184. 194. TP awak adalah sini. Sampai tak? You just by yourself. Saya tak ada draft benda ni tau. Saya baru buka chart, saya tengok je. Which is benda ni saya cari, bukan saya plan. Sebab saya kena tengok price yang jalan, yang dah gerak. Kalau tak, korang tak faham nanti. Okay, tengok. Price, dah, okay, ini adalah zone kita. So, price buat penurunan. Dia main-main di dalam zone, and then dia ambil zone sini. Dia naik. Hit TP. Easy money, kaya, esok beli Lambo. Simple. Nampak? Ini adalah kenapa kita pakai SND. Sebab SND, dia ada calculation yang nyata. Dia ada calculation yang nyata, TP awak kat mana. You cari you punya SL dulu, and then you dah boleh summarize TP you kat mana. Okay. Saya punya TP range for SND is 1 to 3 ataupun 1 to 4. Kalau awak nak tamat sikit 1 to 4, awak punya TP kat sini. Sampai tak? Sampai. Okay. So far itu, kita cari lagi satu area demand. Sekejap, saya padam sekejap. Ni market ni range sama. Ini adalah satu contoh demand area yang fail. Nanti saya tunjuk kenapa. Fail juga. Alright, cantik. Okay. Kita ingat untuk proses kita mencari supply and demand. First kita mencari this kind of pattern. High, higher high, pull back. Okay. So korang boleh nampak kat mana tak? Korang nampak saya benarkan korang buka pen untuk conteng sekarang. Sila. Kalau saya tak bagi conteng, kau nak conteng. Saya nak korang bulatkan saja high dengan higher high. Bila bagi conteng tak nak conteng. Conteng tak nak conteng, malu-malu. Sepah kan supply and demand. Betul-betul agree. Ni terbalik bang. Ni dengan ni terbalik. Dia kena ikut rule. Harga tertinggi and then harga terbaru yang tertinggi. Dia tak boleh sini high high, ini ada high. Tak boleh. Dia kena ikut rule ini juga. Okey dah cukup. Jangan pening aku nak padam. Tak conteng ni bising pula. Aduh, pening. Satu mini. Okay, so tadi sebenarnya korang boleh nampak dekat mana-mana tau. Okay, sekejap ada orang tanya soalan. Supply and demand you can apply dekat mana-mana. You trade stock ke, you trade crypto ke, prinsip yang sama. Selagi di dalam market itu ada buyers and sellers, konsep supply and demand is applicable. Sebab dia chart. Okay. So tadi korang memang power lah. Korang bulat tu, oh ada sini. Saya pun baru nampak. Oh ada betul-betul. Bagus korang. Alright. So sekarang ni saya nampak. First ini adalah high. Ini adalah higher high. High. Higher. High. High bye-bye. So you look at area.
pullback. You valid kan? First you valid kan sama ada high ni, ya high ni lagi tinggi pada high ni ke tak? You valid kan? Betul ke tak? You tarik shadow. So betul, lagi tinggi. So it's valid. So you punya area pullback dekat mana? First, macam saya cakap tadi, cari shadow terbawah area pullback, which is di sini. Okay. The next one, you cari close body. Close body kat sini lah. Ini adalah harga terendah. Close body dia naik kat mana? Sini. Okay. Range berapa pip? 50 pip. Agak besar. Nanti saya ajar dia punya cheat sheet dia macam mana you nak precisekan zone. Sebab area supply and demand ni, you kena ikut candle punya pattern. You tak boleh adjust ke hati. Okay, you dah jumpa. So you dah jumpa you punya zone. Macam mana nak lukis zone? First, cari harga terbawah, mark. And then you cari, bila harga dah sampai harga ke bawah, dia membuat kenaikan tu, you mark dia punya close body dia. Which is di sinilah ataupun di sini, it depends. Okay, lagi besar ruang tu, lagi bagus sebenarnya. So you boleh coverkan the highest possible. Kenapa? Kenapa saya cakap macam tu? First kita mark dulu this zone. Ni adalah zone kita tau. Ni adalah zone kita. Okay, ni adalah zone kita. Kenapa saya cakap? Sebab price ada tendency dan ada possibility. For example, price dah naik sini tau. The price dari sini. Price mungkin celup sini saja. Dia ambil atas sini, dia tak ambil sampai bawah. Sebab ini potential equilibrium price. Ini adalah range of demand equilibrium. Range di mana para buyers agree to buy on this area. Kena ingat, kita tengok price bukan on the certain point. Dia tengok price based on range. So we as a trader need to identify the range lah. Once kita dah dapat identify the range, baru kita decide nak masuk lot berapa, nak letak berapa layer, berapa SL. Itu as a trader. Bukan kita tengok aku nak entry sini ATP 1000 pip. Kita trader, tak ada trader macam tu di dalam dunia ni. Kalau trader gila je buat macam tu. Okay. Apa aku nak cakap ni? Apa aku nak cakap tadi? Mencarut lagi. Aduh. Jangan jual lagi. Okay, yes, sorry, dah balik. So, bila price sampai sini, dia mungkin ambil price sini ataupun dia mungkin ambil sampai hujung because this is the range of equilibrium demand. So, kita as trader, kita kena cari range tu. So, sebab tu kita cari range lah. So, lagi rapat range you, lagi bagus. Tetapi kalau lagi rapat range tu, lagi sikit, lagi kecil probability untuk price bagi kat price yang you nak. For example, you nak kecilkan zone kan, macam oi SL besar je. Lepas tu letak macam ni. Letak macam ni. You ambil shadow hingga ke body shadow ke. Tengok, you tak dapat. Nampak tak? You tak dapat. Sebab equilibrium price dia from sini. Sini adalah area of demand. Bila masuk zone tu, shadow tu kira tak payah pening-pening. Just ikut apa yang saya cakap. Saya cakap ni, you buat apa yang saya cakap, tak payah nak adjust. Okay. Cara nak lukis zone, first dia dah jumpa pattern ni. Pattern V sengit ni. Okay, V sengit. So you dah jumpa area pullback. Dia dah jumpa area pullback. First, you mark, you ambil line, you mark harga paling bawah. Shadow ke body ke, ambil shadow. Okay, saya kata ambil shadow. Lagi gold, ambil shadow. Jangan tak respect shadow gold. Kan nanti kena sepak ni dengan dia. Okay, and then, nombor 2, you cari, bila price dah terbawah ni, you cari harga close body atas. Dia boleh jadi sini, dia boleh jadi sini. Lagi banyak area you cover, lagi high chances price ambil. Okay, kalau you letak sini pun boleh. Tapi, mungkin price celup sampai atas sini saja, tak sampai bawah sini untuk dapat kenaikan. So it depends on you punya risk lah berapa banyak. Kalau zone tu besar, nanti saya explain macam mana you boleh, tak nak explain lah sebab ni dah S1 punya skill lah, pening kalau aku nanti nak explain. Okay, ini adalah range dia lah. Okay, alright. So kita tengok risk and reward dia. First, risk and reward dia kita tengok. Ini berapa pip? Ini adalah 79, 74, 50 pip. Okay, lepas tu kita masuk buy. Huzon, ni Fibo.
Safe zone kita masuk buy. Kita masuk buy, entry dekat tengah-tengah sini lah. Cantik sikit. Range dia 50 pip lah. XL ruang sikit, bawah sikit daripada line paling bawah. Ruang untuk price bernafas. So range 50 pip, TP around 150 pip. 150 pip. 80 tambah 150 pip, 95. Sampai. Sama dengan tadi. Sampai. Okay. So bila saja tak tahulah. Zone dia sama. Yang ini kelas supply and demand, tak ada kelas zero. Amboi. So ini adalah range dia. So far clear tak? Kita tengok kat pair pula. Goal dia kan. Last lah, saya bagi example. Sandi. Alamak, frame line. Tak pernah pakai pula SND kan. Oh boleh, cantik, boleh je. Alright, kita pergi kat traffic line. Saya dah nampak satu. Tapi dia tak ada backtest lah. Ni fail. Okay, dah jumpa. Alright. So, awak nampak apa kat sini? First, saya nampak satu. Kalau awak nak cari SND punya area ataupun demand punya area, senang. First cari high. Apapun cari ni, high and higher high. Cari dua benda tu je. Okay. So for example, awak tengah trading on current price. Carilah dua harga tertinggi macam sini. Sini. Ini kan high. Higher high. Pullback area. Zone kat mana? Zone dekat sini. So, ini adalah area buy you. Agree tak? You kalau SNR trader pun you akan agree dengan area ni. Kita pergi tadi sebab sini kita tak boleh nak backtest sebab price belum sampai lagi. Kita pergi kat mana budak tu tadi. Hilang. Sini. Ini pakai line chart lah. Pakai line chart ni pair Euro USD. So kita dah jumpa satu. Kita jumpa high. Kita jumpa higher high. Ni area pullback. Okay. Dah jumpa pullback. Kita mark harga terbawah. Ni pakai line chart. So kita mark body teratas. Line chart mungkin tak dapat shadow punya area tau. Tengok kat dekat ni. Nampak? Dia tak ada shadow. Saya pakai line chart. Ni adalah zone dia. Okay. Ni adalah zone dia. So the next bila you dah dapat tempat macam ni nak buat apa? Buat kotak. Okay, bila you dah buat kotak, di mana you ada early assumption ini adalah high, ini adalah higher high, ini adalah area pullback. So you ada summarization yang ini adalah harga terendah, di mana bila harga ni datang balik ke area sini, buyers akan push the price higher than the highest higher high before. Which is ini adalah higher high before lah. Kita tengok bila price naik, turun, naik, ripple atau kaya. Okay, so SL dia. Nas ni berapa pip Nas? Mana? Ni kat sini. Fail lah aku. Nampak lah nombor. 169 dalam 30 pip bukan, kurang. Oi, 30 poin dulu. 3 pip. 3 pip. Dia 100 daripada belakang 10 pip. Dia 100 belakang 10 pip. Okay, Chen. So ini kita khususan 3 pip lah. Padu lah. Teruk ni. Teruk. Tak nak tengok pen langsung. Okay. Ini 3 pip. So, kita entry buy. So, you punya TP adalah 9 pip. Allah, sanjak kira ni 9, 2.
At least dekat sini. Kali 3. Liquidity tipis ada kat sini sebab asal dia kecil. Ini adalah risk and reward ratio. Price naik tak naik, itu dia punya pasal. Yang penting you dah secure on your punya TP. Kenapa? Because you pakai sistem yang telah ditetapkan untuk menggunakan this kind of risk and reward ratio. So nanti bila price naik ke turun ke, you tak adalah terlalu. Even though you dah run macam tadi kat gold kan 150 pip kan banyak kan, you tak ada pening-pening. Nak close tak. You just pakai konsep yang SND, dia punya risk and reward ratio is 1-3 or 1-4. So dah reach you punya target, close saja. Price nak naik lagi, mampus dia. Jangan tamak. You dah ada you punya planning. Okay. So far clear pasal demand punya area? Easy untuk fail punya area. Kat MT4 tak ada bang. Risk and reward ratio. Fail. Saya tengok yang fail jap. Ni pun ada. Nampak tak? High, higher high, pullback. Pop. Tapi price tak naik, ikut risk and reward ratio lah. Sekejap. Dia tak naik. You dah dapat entry tapi you tak dapat risk and reward ratio. Bukan. SL dia kat sini. Ni adalah shadow. Tengok je balik. Shadow. Naik lah. Okay, kita lagi satu contoh. Kita delete ni. Terulang banyak kali supaya masuk dalam otak. Senang sikit. So ini adalah high. Ini adalah higher high. Ini adalah pullback. So shadow paling bawah kat mana? Shadow paling bawah di sini. Close body dia kat mana? Close body dia you boleh ambil dekat sini ataupun dekat sini. It depends on you punya risk management. So I ambil dekat sini lah. Sini ataupun sini. Ini cantik. Okay. So bila dah dapat sini you buat apa? You lukis zone. Price naik, turun, you buy. Naik tak? Naik. Okay. Tetapi ada fail juga. Sini fail. Cantik. Okay. Macam sini SND juga. High, higher high. Area, pullback. Okay. So, the next is you mencari harga terendah. So, you mark. Close body. Okay. So, you dah dapat zone. You mark the zone. You mark the zone. Actually, the first entry you dapat profit. Tetapi the second one you masuk, dia dah break lah. Which is clear break retest entry. Bukan clear break, dia dah break and then dia bounce at this area. Okay. Which is happen. Segala teknik pun there is an error. That's why kita kena ada risk and reward ratio. Kenapa? For example, kita tengok risk and reward ratio di dalam supply and demand adalah 1 hingga 3. Awak memerlukan 3 winning trade. Awak memerlukan 3 losing trade untuk mengalahkan 1 winning trade. Faham tak pada ayat ni? Sebab contoh kita ambil 1 trade you menang, okay, kita ambil risk and reward 1 to 10. 1 to 10 pula, 1 to 3, sorry. So you punya risk adalah 10 pips. You punya ni risk. You punya TP adalah 30 pips. Okay, 30 pips. Kalau you menang 3 kali straight, kalau you menang sekali, you dah ada 30 pips. Okay, di dalam tangan. 30 pips you punya winning rate. Okay. Berapa banyak losing rate untuk you wipe up kan 30 pips ni kalau you pakai konsep supply and demand? Tak ada orang respon. See? Nampak? 3. Betul. Itu adalah konsep dia. That's why it's important for you to manage account. To manage account, make sure betul-betul you entry lah ikut you punya planning. Sebab kalau you tak ikut risk and reward ratio, dia memerlukan satu losing trade dia untuk wipe up you semua you punya account. Sebab supply and demand ni dia ada proper risk management punya control lah. Tanya record tak lagi.
tak ada rekod, hampa kena buat note sendiri. SND ni tak pernah lagi saya jumpa orang share online free sedetail saya buat ni. Ada ke? Kau ada bagi tahu? So far saya tahu tak ada lah. Orang selalu share SNR sampai orang mati, sampai semua orang mampus. Share je jom SNR tu lain. Benda-benda sama. Aku share SND sekali sampai korang faham. Okay. So minta tenang. aku tak ada buy. Okay. Serius tak ada buy. Aku dah secure ni. Okay, fokus kelas. Jangan terentry. Sekejap. Jangan Dah tak sejam tekan. lebih aku cakap ni. Sekejap. Nak aku cakap tak Min? Sabar. Kan nanti kita bercampur, susah. Sebab kita punya teknik agak beza. Oh yelah. So kena ingat, di dalam trading, menggunakan technical analysis, dia akan membantu kita membuat profit betul. But there is sometimes yang dia tak respect technical analysis. Kenapa? Sebab yang saya cakap tadi, there is a macro and microeconomic punya reason lah. Kita tak tahu bank tu nak trade bila, kita tak tahu Joe Biden nak bagi semua rakyat dia 1 juta bila. Itu adalah efek benda-benda ataupun ciri-ciri ataupun sesuatu yang kita tak boleh kontrol, ataupun kita panggil benda tu sebagai fundamental analysis. Fundamental analysis adalah cerita di luar chart. Kita boleh kaji macam kalau anda tengok tadi, kita based on semua yang ada di dalam chart lah. Saya lukis ni, price kenapa reject ataupun tak reject, dia ada reason. Tapi dengan cara saya ni, which is saya dah uji, memang banyak kali menjadilah. Menjadi. Tapi untuk tunggu setup supply and demand tu, it's not easy. Dia bukan sentiasa ada. Yang cantik punya supply and demand is not easy. Okay. And then lagi satu, supply and demand ni, teknik ni boleh digunakan, dicampurkan bersama SNR. Sebab there is a rule. Kenapa supply and demand? Kalau ikut cara saya supply and demand is for you to understand a reason why you want to entry buy and sell on certain area. Kenapa? You pergi balik ke explanation the law of supply and demand saja. So you as a trader, bila you nak entry buy and sell, orang tanya kenapa, you explain dia sebiji saya cakap, nanti confirm diorang cakap korang ni memang power trade. Tuhan kepada trade. Dia akan cakap macam tu lah. Because kalau to be honest lah, saya jamin dekat dalam ni ramai yang join signal provider punya group kan. Diorang boleh share entry. Tak ramai diorang boleh explain kenapa dia entry kat situ. There is not a lot of trader can explain their entry. That's normal. Okay. So untuk yang tadi ini kita tunjuk demand. So untuk area supply benda yang sama, you boleh praktikkan. Which is apa yang mencari untuk supply. Supply is for sellers. Which is low, lower low. Low, lower low. Ini area pullback. Apa yang mencari first? You mencari candle rendah. Ada yang mencari second candle yang lagi rendah daripada sebelum ini. Okay, kita try cari satu. Low, lower low, low, low. Price baru dia. Ni low, lower low. Cantik. Price baru jalan. Low, lower low. Kita tarik. Betul lah, ini area pullback. So dia dah jumpa. You dah jumpa satu. So apa yang you nak buat? You ambil pembaris, tarik harga paling rendah. Ni close body dia bapak jauh. Okay, boleh ambil dekat sini. Ni adalah harga tertinggi. Bila harga turun, body ni boleh ambil sini. Ataupun you boleh ambil di area shadow. It depends on how much you willing to float. Okay. Mark price ni. Mak tahu awak boleh sell EU. Betul tak? Okay. So you dah jumpa zone. Which is low, lower low, area pullback. So you mark the zone. So ini adalah range of entry awak. Di mana you ada perception, okay, ini adalah harga terendah. So bila harga naik, sellers masuk dekat area sini. So sellers berjaya pushkan harga ini kepada paras paling rendah. Okay, so you ada assumption when the price
come to the area supply ni balik, you boleh masuk sell dengan harapan risk and reward dia is 1, 2, 4 ataupun 1, 2, 3. Ni SL, entry awak kat mana? Entry awak kat sini. SL luas sikit. Kotak ni kali 4. Dia dapat macam ni lah. Ini adalah range OTP awak. Try lah. Kalau sell ni menjadi, beritahu saya. PM ke. Kalau tak jadi, dia diam. Sebab akan ada juga. It depends news apa yang ada. Okay, clear? Ada soalan tak? So far itu je kot. Main, Fibo, Risk, MM. Fibo tu penggunaan dia ada banyak. Kalau awak betul-betul trade, jangan tengok Fibo dulu. Master your support and resistance trendline dulu. Fibo ni tak semua orang boleh guna. Mungkin cara awak tarik berbeza. Saya dengan Zah guna Fibo pun lain. It depends on your personal punya perception lah macam nak guna Fibo. Sebab kadang-kadang kita as trader yang betul-betul bagus ni, you sibuk untuk tengok benda-benda yang tak sepatutnya you nak tengok. You yang patut benda you fokus adalah support resistance trendline. Itu dua benda paling asas yang kena ada tau. Itu yang memang macam ni lah. Macam ni. Rapat dengan you. You tengok chart dah tahu dah. Naked chart lah tak ada indikator apa. You dah tahu support resistance kat mana you nak buy, kat mana sell. That's the ability as a trader. Bukan you based on RSI, Bollinger Band, everything. Itu semua untuk supportkan you saja. Sebab orang kata ada jual pakai indikator. No. If you are a trader, you ada skill untuk trade dekat naked chart. Macam saya cakap based on video saya, analisis saya kan. Saya cakap price reject as a error. Macam semalam punya video. You tengok hari ni, betul ke tak? Betul kan? Kenapa saya boleh cakap itu? Is a master of support and resistance. Benda tu takes time untuk awak digest. Bukan hari ni awak belajar support and resistance, esok awak dah master. It's based on pengalaman and practice. Jadi ingat, skill untuk kita tengok area support and resistance tu, it built by experience. You build you punya muscle memory di dalam mata ataupun you create you punya muscle memory dekat daya imajinasi you untuk ada kemahiran tengok chart and identify certain zone. Okay. Untuk yang pakai konsep supply and demand. Untuk yang pakai konsep supply and demand, there is beberapa teknik ataupun beberapa cara. Ada orang kata bila pakai supply and demand, just ambil harga tu sekali saja. Okay, itu mungkin betul mungkin tak. Okay, it depends. Sebab kalau awak tengok buat backtest pun ada certain price, yang price tu ambil sekali saja, tapi ambil kali ketiga betul-betul dia naik. So ini adalah the room of untuk you punya the room of improvisation, di mana you boleh menggunakan combination between support and resistance and supply and demand untuk mengukurkan berapa kali boleh awak pakai zone tu. For example, kalau kita tengok supply and demand sini, ini adalah area support. Ini adalah area support 15. Kalau kita tarik panjang lagi, area resistance. Kalau dia datang lagi, ini adalah area support untuk sini. Dah break, ni adalah area resistance. So sini adalah significant area untuk kita masuk sell. So untuk you masuk di supply demand, kalau awak nak mengikut kat SOP sama ada SND tu boleh ambil sekali, 2 kali, 3 kali, 100 kali. Itu depends on you punya room of understanding and penerimaan awak. Ini adalah cara untuk mencari SND. Tapi dia punya SOP, dia sentiasa ada ruang untuk menggunakan berapa kali. Macam saya kata, selagi tak break, selagi tu awak boleh guna. Kenapa? Sebab you punya SL kecil saja, depends on you punya TP. It's okay for you to look untuk kalah 2-3 trade. Tapi kalau you menang sekali, dia dah cantik dah untuk cover everything. Yes. So untuk senang selagi tak break, selagi tak SL, tak kena SL awak, masuk aja. Sebab kalau contoh sekali 2 kali dia akan jadi konflik macam ni tau. Kita tengok macam area sini ada area supply kan. Sini dah touch. Sini kira ambil ke tak? Okay. Lepas tu nanti price naik balik sampai sini. Sini kira second touch or not? You dah macam boleh ambil ke tak? Tak boleh ambil ke tak? Tak boleh ambil. Sedang cerita saya kata untuk memudahkan awak trade.
just ada this kind of mindset. SL itu bila-bila boleh kena. SL itu memang pasti di dalam trading. Yang penting berapa banyak you nak loss dekat area sini. Calculation tu paling penting. So, you just be confident, you dah ada capacity untuk mencari area supply. So, price sampai sini just masuk. You kira lah you nak loss berapa? You nak loss $100 kat sini. Tetapi you punya potential reward berapa? You punya potential reward is 300 hingga ke 400. It's worth it. So sebab dia akan jadi isu kalau ambil sekali 2 kali, you akan takut nak entry nanti. Sebab kalau awak takut nak entry, jangan trade. Trade ni tak boleh takut. You kena confident. Tapi confident kena sebab lah. Jangan you confident seberono je. Lepas tu SL. Tu MC esok. Okay Zaf, masuk Zaf, aku dah nak berhenti cakap lah. Kasi aku rehat sekejap. Masuk tang mana tu? Tak tahu, ada orang tanya ke nanti? Lagi tolak. Ada orang tanya apa? Tak tahu. So, kalau nak tanya pasal Sandy daripada Zaf punya side pula, boleh tanya Zaf lah. Sebab saya punya, saya boleh jamin lain dengan Zaf lah. Tanya lain tu. Kau nak tanya apa? Entry ke sekarang? Apa? Tak ada lah. Apa Vijal? Tak ada. Nampak nak tanya apa? Apa soalan ni? Min dah jawab kan? Kalau price dah masuk 3 kali balik tak balik, dia dah jawab kan? Okey lah. Daripada dia apa ni? Apa binatang nama ni? Okey. Yang Sandy ni, dia senangnya yang kita perlu faham bila berlakunya sideway macam ni, inilah tempat supply dia. Bawah ni dah tempat demand dia. So, ni tempat supply. Ni tempat demand. Erti kata lain, SND ni kalau korang nak senangkan, sebab saya ada A to Z SND ni, tapi saya dah for me saya dah simplifykan untuk kegunaan saya sendiri. Contoh, kalau kat sini ada buat base, ni adalah demand, price akan turun, dia akan membuat balance balik dan imbalance. Dan dia mencari tempat balance. Once dia break tempat balance, dia akan membuat balance, imbalance balik. Mencari, dia sebenarnya sama macam Min kata tadi dengan SNR, sama. Dia akan buat balance balik. Dia mencari, dia buat imbalance, mencari tempat balance. Benda ni adalah sama. Ni sama konsep. Cuma dalam real life trading ni, korang kena buat decision sama ada guna time frame. Kenapa Min guna time frame M15? Sebenarnya daripada M1 sampai ke monthly boleh. Tapi M15 ni sebab jarak dia dekat, senang lah kita orang nak tunjuk yang terdekat. So, hati-hati pilih. Ini ada tempat dia, nampak? Kita buat imbalance. Balance balik, cari balance. Pergi ke bawah. Ni multi time frame, sebab tu apa-apa benda korang nak buat kena multi time frame. If not, korang akan sangkut. To be honest, you trade SND memang asset dia punya range memang besar. Korang tak boleh buat apa. SND traders, contoh dalam ni mesti ada SND traders. Kalau betul-betul diorang, kalau for basic, SND memang besar. Ni zone dia. Betul. SL mesti 1-to-1 daripada zone. Contoh zone ni katakan 80 pip, SL mesti kat atas 80 pip. Sebab itu kalau macam nak risk kotak tu, ikut cara saya senang saja. Risk management kecil. Kalau kita orang risk management kecil, tapi for basic SND memang besar. Lepas tu kalau nak risk tu, cakap mana nak tekan, sebab tu kena risk kan. Berapa besar kah dia? Contoh katakan 50 pip. You tengok capital you apa? Layer lah. Maybe contoh 0.01 every 10 pips. So ada 5 layer. Tapi kalau tak kena semua-semua tu, jangan nama merungut. Kita as a trader, kita tak perlu risau berapa profit yang kita dapat. Risaukan risk yang ada ni. Apa yang korang akan kena. Sebab profit boleh buat anytime. Even you full margin dia turun walau 10 pip pun you guys boleh take profit. Sebab kalau macam for risk kotak tu, nak tekan mana, kita tak tahu. Macam ini katakan contoh yang main lukis ni. Contoh yang kat sini. Macam ni tu. So kena calculate risk. Layer tu korang calculate balik. Lepas tu kalau dia sampai atas SL ni, berapa yang you lost.
kebanyakan trader sibuk dengan profit. Loss ni diorang tak fikir. Tapi kalau 100 kali kena, apa kita panggil ni? Kena buat depo, 1 kali win, kalau you punya FM tu memang sedap, dapatlah cover. Kalau tak, susah. Kalau macam for me, for S&D traders, kalau di daily setakat 2-3 kali tu okey. Sebab tu ada pro and cons bila kita S&D trader. Kalau lower time frame biasanya 1-2 kali je. Lebih 3, diorang akan kata benda tu tidak fresh dan boleh break up. Tapi dari segi SNR trader, selagi dia tak break, kita sebat dia lah. So sebab tu kena pakai both concept. You nak pergi perang, takkan nak pakai M16 je kot. Kena belajar pakai AK. Ada tempat kita boleh pakai, ada tempat kita tak boleh pakai M16 tu. So gabungkan. Min, sambung balik, dah pergi toilet dah. Alright, so yang Eddie tanya, risk management kat kotak, okay? Dia ada 2 option. It's either you nak ambil single entry ataupun you nak pecahkan you punya lot. Okay, that's why itulah fungsinya layer di dalam trading. Okay, it's either contoh kotak ni adalah area for you untuk sell. You ada option untuk kita tukar color. Ini adalah color, ini adalah line yang untuk awak buat entry. Salah tekan. Mana apa pink. Okay, for example, you nak entry sini, single entry, you letak lot besar. So you ada option tu untuk start from the earliest zone, tetapi plus ada possibility untuk ambil sampai hujung. Okay, tetapi kalau walaupun awak ambil lot besar, you dah tahu you punya SL sampai atas ni berapa, you dah tahu berapa banyak you akan loss. Itu nombor 1 kalau single layer. Tetapi if you are memang layering punya trader, you akan masuk 1 layer, 2 layer, which is kat sini kalau awak ambil single layer tadi, contoh awak masuk $10. Tetapi kalau bila you main layering, you letak $1 sampai cukup 10 lot dalam ni. Which is you punya aim untuk dapat the best price. Okay. So it depends berapa banyak you nak loss. Yang penting you tahu dalam range ni, kalau hit SL you based on you punya layering ni, you loss berapa. Okay, dia tak ada ketentuan. You tak ada ketentuan you nak masuk kat hujung ke sini ke, tak ada. Kalau you nak selamat, is always ambil price yang hujung. Kenapa hujung? Kenapa saya cakap selamat ambil price hujung? Bukan sebab bila price sampai hujung ni, dia jamin 100% pasti jatuh. Bukan. Dia selamat kenapa? Bila price hujung you entry, you punya SL range kecil. Tetapi kenapa masuk awal? Sebab you tak ada uncertain, you tak ada kepastian bahawa price nak ambil hingga ke hujung ini. Faham konsep tu? Kita ni trader hari-hari menjawab teka-teki tau. Kita tak tahu nak sampai sini ke, nak sampai sini ke. Betul tak? Awak tengok chat, ni nak sampai mana ni? Ni nak naik ke tak? Ni bila nak turun? Itu kan semua teka-teki. Okay, clear? Ada lagi soalan? Tak ada soalan. Bagus. Nak live street? Tak nak. So siapa yang belum follow IG saya, boleh follow saya. Saya banyak juga share pasal trading. Ni adalah IG saya. Tak pun, tolonglah marketing saya sikit. Follow IG saya. Apa ni, Zoom ni awak screenshot ke apa, just cakap sharing everything. Sebab kalau contoh if you punya circle ada trader, and you buat sharing, mungkin awak boleh memperkenalkan mereka kepada saya lah, which is I believe that I give a lot of benefit to trader-trader yang di bawah saya. So kita sebarkan benda yang elok kepada orang. Saya bagi ajaran sesat ke kat korang? Tak kan? So far ada ke ajaran sesat? Tak ada kan? Saya bagi tahu apa ini bang Hakim ZS. Saya mengajar apa yang saya tahulah. Apa yang saya gunakan di dalam market. Tak ada sorok-sorok. Sebab tak guna pun saya sorok. Sebab mungkin SND ni okey saya ajar. Okey, formula saya. Sebab memang jarang trader yang share formula diorang sendiri. Ini adalah formula saya. Okey, cari lower low. Okey, tak ramai orang akan share benda ni. Rumah kedekut. Nak share benda ni bayar dia orang 2,000 baru dia bagi. Betul tak? Okey. So tapi saya just sharing sebab saya punya aim is if I can benefit a lot of trader, soon or later
dia akan benefit saya balik. Saya tak mengharapkan income yang cepat, pendapatan yang cepat. Saya fikir long term. Macam bagi signal pun, saya takkan bagi signal yang betul-betul saya tak pasti. Saya akan bagi possible range kat mana. Entry bid is based on your punya perception. Bukan based on saya lah. Macam mana nak be confident? Kadang-kadang ada setup tapi tak confident nak hold. Kenapa awak tak ada confident? Sebab awak takut nak loss kan? Betul tak? Betul tak Cik Nana? Awak tak confident sebab awak takut nak loss kan? Agree or not agree? Kalau awak tak nak loss, bukan buka MT4. Pergi buka ASB. Betul tak betul? Sebab kat dalam trading, ada loss, ada profit. You tak boleh lari salah satu benda ni. You sama ada loss ataupun you profit. Kalau you dah takut dengan loss, tak payah trade. So nak build confidence, cara yang paling senang is risk management. Risk management di mana bila you buat entry tu, you dah ada set of mind yang you nak loss berapa banyak. Okay. So kita entry, kita dah tahu, okay hari ni aku nak loss. Sebab kalau yang join dekat group saya pun, saya entry, okay hari ni saya nak loss sebanyak 1,000. Saya dah cakap awal-awal. So memang saya akan FM ekor 1,000 tu. 1,000 tu memang nampak banyak untuk korang, tetapi untuk saya is good for me to loss every day. Dia nilai kuota tu memang ikut orang masing-masing lah. Dia bila buy sell is based on you punya game, mind game saja. Sebenarnya price tu memang betul nak naik. Tapi bila you di dalam trading is a pain and pleasure punya receptor. Kita aktif secara agresif. Di mana bila kita merah, kita akan macam, tolonglah naik. So you ada tendensi untuk hold position yang merah tu sampai you betul-betul habis. So tetapi bila you dah biru, you dah run biru, dah run profit, you dah start pleasure punya receptor, which is you dah start tamak. Macam boleh naik lagi ni, boleh naik lagi, boleh dapat banyak lagi. So at the end, apa yang akan jadi? Pertembungan ataupun equilibrium antara dua benda ni, you akan close di dalam keadaan awak rugi, dan awak takkan close di dalam keadaan awak untung. So, you as a trader, you kena identify, you kena ada planning. Setiap hari you nak berapa dolar, you nak berapa pip. Selagi you tak ada dead figures, saya jamin you trade berapa lama pun you takkan ada gaji dalam market. Macam saya sendiri ni, saya is a full time trader sebab trading ni adalah my only occupation. The only saya punya soft income. Soft income saya bukan IB ya Bambang. Ya akak-akak tuan-tuan, kalau adik saya nak bakat dan cakap saya nak ke IB, saya tunjuk saya berapa saya punya income IB, saya tunjuk saya punya bill tiap-tiap bulan berapa. Boleh bayar ke tak? So tak apa yang dia cakap saya nak ke IB, saya sepak orang dia. Okay. So saya ni perlukan everyday punya gaji tau. Saya perlukan everyday punya gaji. So I need to have a certain type of calculation. Saya kena perlukan berapa banyak gaji yang saya perlukan hari-hari. So if I'm not achieve that number, saya tak boleh bayar bil saya pada setiap hujung bulan. Itu adalah cabaran trader. It's either you are go lucky, betul-betul dapat duit, ataupun you go broke. You go broke. Pernah jadi kat saya, which is sebulan tu memang saya betul-betul lost, tak boleh cover. There is not about bukan luck. It depends on how you trade. Mentality dalam you trade. Even though you lost di dalam trade, tetapi you tahu reason kenapa you lost, is okay. Orang lain. Okay, lagi 3 minit, 5 minit saya buka soalan. Benda satu jawab. Minda makan. Dah ada orang nak gatal dengan kau tu, Min. 2 jam tu, Syekh. Minda makan nasi lemak. Min nak nasi lemak, Min. Nasi lemak besok apa? ada orang hantar kat rumah, Min. Saya bagi lagi 3 minit. Gold dah habis volume. PO 8 banyak. Saya tengok gold mapping. Kan ambil ni, trend line ni. 82. 82 ada yang buy tadi. Dah run berapa? 50 pip lah.
Saya tempat tekan lebih scout je. Mapping saya kalau awak perasan tak pernah berubah tau. Jarang berubah. Mungkin every week lah. Every week saya akan ubah sebab dah terlampau sabut sangat. Saya akan buat baru. Macam tengok mapping ni saya buat daripada hari Isnin sampai sekarang. It applicable. Area yang saya kotak-kotakkan ni semua ada reaction. Kat dalam kotak tadi saya kata watching zone. Nampak? Kenapa saya kata watching zone? Kat sini tadi pukul 7 tadi saya kata ada possible untuk bounce. Bounce ke tak? Bounce dia bagi. Kat sini. Nampak? 8684. Piramid rajak sampai trend line ni. Every saya lukisan sini, saya lukis ni ada reason. Sekejap. Ubah SL maybe entry price bila dah betul. Saya menggunakan konsep BE tu dekat main account saya memang saya pakai BE. Tetapi kalau account yang ready to loss ataupun ready to MC memang saya tak akan letak BE lah. Target profit harian kita betul dah modal juga kan. Target profit harian bergantung pada skill awak trade, bergantung kepada duit awak dalam bank, bergantung kepada duit awak di dalam T4, bergantung kepada berapa banyak awak nak hari-hari. Dia tak ada jawapan yang spesifik. Dia depends on apa awak nak dalam market. Kalau awak nak that certain amount, awak mampu ke tak? Macam saya cakap saya nak juta, 1 juta satu hari. Saya tak mampu. Nampak tak? So, kena ada realistic target lah. And then kalau korang tengok grup sini lain tu masya, tengok payung apa ni, lot besar-besar. Untung 20-30 ribu. Aku pun boleh tunjuk 23 ribu, tak ada masalah pun. Tapi aku tak nak tunjuk yang 10 ribu tu. Saya tunjuk account kecil-kecil. So you guys ada realistic mindset. Yang trading ni sometimes loss, sometimes profit. So jangan ikut orang salah. Saya boleh bagi satu advice. You nak follow signal, boleh. You try, for example, ada signal provider tu bagi buy ke sell, you minta dia reason kenapa. If they can explain the reason, that means he is or she is a good trader. Okay? Macam TP pun saya takkan bagi. TP saya takkan bagi sebab kenapa? Logik secara logik. Certain orang 30 pip dah cukup sehari. Ada certain orang 100 pip tak pernah bersyukur sampai mati. Macam mana? 100 pip tak nak close, aku dah jam lah. Jangan cakap pasal group lain lah. Tetapi saya cakap ni which is based on saya punya pandangan. Saya pun buka Facebook hari-hari, which is saya pun join group sebab saya nak tengok group mana yang buat signal aku. So saya observe lah cara dia bagi signal. And then ada juga yang copy signal, which is bagi aku apa benda lah. Kau nak buka signal provider tadi kau copy group orang lain. Okay lah, if tak ada soalan, saya nak buat penutup. Saya nak buat scene tuan TP adalah mana Min? TP cari sini. Scene tu adalah TP dasar adjektif. KBYPC. Okay untuk jadi FTT, to be honest, it's not easy. It's not easy on my first 3 months to jadi FTT. So fucking not easy lah. Memang sangat tak senang. Kenapa? Sebab awak kata berapa banyak capital kan. Benda ni sebenarnya saya tak boleh bagi jawapan. Saya tak tahu expenses awak setiap hari berapa, expenses awak setiap bulan berapa. So macam mana saya nak jawab? Macam saya sendiri pun sangat susah untuk first 3 months sebab saya tak ada disiplin di mana yang saya kena simpan duit. Sebab trading ni, if you are over trading pun is not good. Kalau you sebenarnya trading ni bukan all the time. You jumpa setup you suka buat trading. Itu istilah trading. So untuk jawab soalan KBYC ni, there is no specific answer lah. For example, kalau you punya expenses setiap bulan adalah 3,000, you kena try buat trial untuk 1 atau 2 bulan untuk try dapatkan minimum amount 3,000 tu. So kalau you boleh sustain selama 2 bulan, that means you are qualified untuk menjadi full time trader lah. Tapi to be honest, saya kata life as a trader is not easy and it's not fun lah. Dia fun dia sebab you free lah. You boleh cari duit anytime you nak, you boleh pergi kerja ke, tak ada boss yang nak marah, you are boss of yourself. Tetapi you tak tahu, you uncertain dengan you punya income every month. Sometimes you betul-betul kaya, sometimes you betul-betul tak ada duit. Alright, cantik dah, tak ada soalan lagi. Itu saja saya punya sharing. Sebagai penutup, akhir kata saya harap teknik SND ni awak boleh faham sebab teknik SND ni is not easy for anybody to share for free lah. And then it's not easy to explain about SND secara mendalam seperti mana saya explain ni. Sebab orang SND dia akan based on chart.
Sebab kalau awak based on chart, awak zone SND ni, kalau you tak tahu explanation di dalam SND tersebut, zone SND ni sama dengan support resistance. So what is the difference? So saya punya explanation is you faham kenapa zone tu adalah supply and demand. Which is very valuable. Jarang saya share. So saya harap awak menghargai benda tu. So itu je kot. So thank you for joining us. Jangan lupa esok kami ada buat live trading. Bukan saya handle, which is geng-geng lain yang geng analyst yang akan sharing. So doakan yang korang nak ikut diorang live trading tu profit lah. Diorang ni tengah bertafakur, tengah pegang tasbih, profit lah esok, tolong profit. Okay, itu saja. Ingat, di dalam trading, ayat paling penting di dalam trading, never think about your profit first before you think about your loss. Trading is not a money making game. It's a risk management game or money management game. Kalau awak nak cepat kaya, jangan trade, awak pergi main mesin. Trading untuk awak mengawal awak punya risk. Okay? Besok jangan lupa pakai ketayap ni, Nas. Aku dah beli serban. Besok nak pakai serban. Okay, itu saja. Ada apa-apa lagi? Tip analis lain nak cakap apa lagi? Tak ada, Min. Bagi berapa bintang saya punya sharing ni? Berapa bintang korang bagi? 5. Tak bu. 5. Aku dah pening lah next week nak share. 10 bintang untuk Min. Alright, itu saja. Assalamualaikum and good night. Jumpa anda esok di dalam grup masing-masing lah. Sebab di analis ni kita ada banyak grup. So far mungkin banyak gila. Sebab kita saya tengah adjust untuk try untuk buat satu kumpulan ataupun a cluster of trader yang betul-betul trading. Kalau awak tengok grup-grup yang di bawah saya ni ataupun di bawah di analis ni, we have a perfect sense di dalam market. Perfect sense tu di mana kita tak ada cakap blind ni price nak naik nak turun. Never. Price nak naik nak turun, kami selalu sertakan dengan alasan ataupun fakta lah. Okay. So hope kita rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum, good night, bye bye. Jangan lupa follow saya di Instagram. Bye bye. Okay, Min. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih lemak, Min. Jangan lupa. Min, you love